المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan kasih sayang Allah SWT pada kita. Masih lagi diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu uh, yang tidak ada pada zaman-zaman sahabat dan salafus soleh. Tetapi kita ada zaman ini dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaatnya insya-Allah. Kalau kita perhati sahabat yang saya kasih sekalian, keberkatan banyak hilang. Kalau nak dibandingkan cara belajar dulu dengan sekarang, kalau orang dulu, orang-orang ulama dulu yang ada macam kita ni, rasanya alim sungguh. Alim sungguh. Kenapa? Kerana mudah sangat nak dapat ilmu. Orang dulu terpaksa menunggang unta berbulan-bulan, menempuh perjalanan jauh, padang pasir, kadang binatang buas, kadang penyamun dan sebagainya. Tapi berusaha untuk mendapat ilmu, bersungguh-sungguh pergi. Kita hanya duduk di rumah. Buka, dengar, buka, lihat. Ada masalah, hello. Tak payah nak menunggang kuda, nak pergi ambil satu hadis Imam Bukhari, beratus kilometer naik kuda, sampai pula kena pula tok guru pula yang tidak sesuai dengan syarat dia, ditinggal macam-macam. Kalau zaman Bukhari ada ni, Allah Akbar, tak tahulah. Tapi Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala buat sesuai dengan keperluan dan takdir manusia insya-Allah. InsyaAllah kita sambung pada surah Al-Mutaffifin. Surah yang ke-83, iaitu surah Madaniyah. Itu khilaf lah. Ada mengatakan Madaniyah, ada mengatakan Makkiyah. Tapi di sini sebut, kebanyakannya sebut Madaniyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Yang bermaksud wailul lil mutaffifin, wail, celakalah, kecelakaan, ataupun mana wail ini, kalau kita tengok dalam tafsir Abu Hamka disebutkan, biasanya sebut yang buruk-buruk ni Allah sebut wail, celaka. Dan wail ni salah satu daripada nama neraka wail, khutamah jahannam, termasuk wail ini, saqar dan sebagainya. Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, iaitu orang yang apabila menerima timbangan dari orang lain, mereka meminta supaya dipenuhi ataupun ditepati. Dan apabila mereka menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, iaitu ketika manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Itu ayat perbincangan kita pertama. Kalau sempat habis, kita habiskan. InsyaAllah habis kot. Kalau tidak, kalau habis awal, kita masuk ayat yang seterusnya. Tapi ayat seterusnya itu panjang pula. Kena bersambung pula. Tak apa, kita cuba habiskan dulu insyaAllah. Kita cuba tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat 504 itu. An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah termasuk orang yang paling curang dalam menimbang. Sehingga Allah menurunkan ayat wailul lil mutaffifin, iaitu celakalah bagi orang yang
mengurangi dalam timbang menimbang, suka menyuka. Dan setelah itu, setelah ayat ini turun, maka mereka menimbang dengan baik tanpa melakukan kecurangan. Kita kena ingat ni, kita perhati kenapa di Madinah tu orang menimbang secara menipu. Dan di Madinah ni kita ingat, kita kena tahu bahawa Madinah adalah ada banyak pasar, ada banyak pasar. Jadi di pasar itu banyak orang yang melakukan timbangan secara tidak betul. Dan yang banyaknya yang menguasai Madinah ni dari segi perniagaan ini, walaupun Madinah sebenarnya dia bandar pertanian, Mekah tu bandar perniagaan. Tapi di Madinah ni ada juga perniagaan, dia dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi, sebab tu orang Yahudi kaya raya di Madinah. Dia pandai menipu, dia pandai mengambil kesempatan, dia pandai merebut peluang, pandai melaga-lagakan di antara Khazraj dan Aus sehingga berlaku peperangan. Hasil peperangan tu dia dapat menjana pendapatan dengan membuat senjata dan dia jual senjata. Kalau tak mampu beli, dia buat dulu dengan syarat sahabat-sahabat ni sebelum masuk Islam tu, Aus dan Khazraj ni cagarkan kebun-kebun mereka, dan akhirnya mereka bila kalah terpaksa jual. Dia itu cerita dia. Nak sebutnya kaitan perniagaan di Madinah tu, walaupun asalnya sebenarnya dia lebih kepada bandar pertanian lebih pada bandar pertanian. Bukan surat 504 tu ni. Okey. 504. Kemudian kita tengok juga Madinah ni ada sahabat-sahabat seperti sahabat yang pergi tu, antaranya Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada sahabat yang yang Ansar tu yang sudah kaya dalam bidang perniagaan. Kali dia membantu sahabat-sahabat yang miskin. Kemudian ada sahabat-sahabat kita, antaranya Abdurrahman bin Auf tu jadi kaya sebab berniaga. Jadi orang dah berniaga dari Madinah tu. Cuma perniagaan mereka sebelum itu banyak dilakukan secara tipu daya. Tapi setelah ayat ni turun bagi peringatan, yang beriman itu mereka terus taat kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak mengurangi dan curang dalam melakukan timbangan. Dan sebenarnya kalau kita tengok sini tak apalah, nanti kita akan disini lagi. Kemudian maksud dari berlaku curang di sini ialah bertindak sewenang-wenangnya dalam menimbang, takaran dan timbangan. Baik dengan menambah jika diterima dari orang lain maupun dengan menguranginya jika dilakukan oleh orang lain. Setelah dia menjanjikan kerugian dan kehancuran atas mereka, iaitu dengan kata wail, ini celaka, lalu dia berfirman, ini Allah berfirman, menjelaskan sifat-sifat mereka itu. Ini wailum tafifin alladzina idza iktalu 'ala an-nas yastafun. Lalu Allah pun berfirman untuk menjelaskan sifat mereka itu. Apa sifat dia? Iaitu orang yang apabila menerima timbangan dari orang lain, yastawfun, mereka minta nak tepat, nak cukup, bahkan nak lebih. Dan kalau mereka nak timbang untuk orang lain, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan bila mereka menimbang ataupun menakarkan untuk orang lain, mereka mengurangi. Yakni tidak memenuhi hak orang lain dengan sempurna. Ini sebut sini berlaku kezaliman, iaitu kalau dia nak penuh, kalau bagi orang dia tak bagi penuh. Ini sebenarnya jenis begini ni sebenarnya lama dah, bukan zaman sekarang ni. Kalau sahabat tengok zaman sekarang ni, saya ada salah ya dalam Facebook ada sahabat hantar orang yang menipu dalam timbangan. Banyak kadang dia letak benda berat magnet di timbangan tu macam-macam. Kadang dia letak plastik lain masa timbang tu, masa nak olor tu pada yang pembeli, dia bagi yang lain, dia jadi kurang. Bukan banyak, sikit kurangnya dalam sebiji 2 biji kalau buah. Kalau timbangan lain dalam sikit kurang, tapi kerana dia rasa benda tu untung bagi dia buat juga. Dan dia tak ingat bila Allah sebut
Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Kamu nanti ni kamu tak ingat ke bahawasanya mereka ni akan dibangkitkan? Akan dibangkitkan. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu bil alamin. Itu kita baca depan. Cuma nak sebutnya tak banyak mana untung pun. Dan perbuatan begini bukan umat Nabi Muhammad baru buat. Umat Nabi Syuaib. Umat Nabi Syuaib. Cuba tengok dalam apa nama, dalam Qisasul Anbiya, dalam Qisasul Anbiya, kisah Nabi-Nabi itu, antaranya dalam kisah Nabi Syuaib ini, umat dia telah melakukan pengurangan dalam timbangan, saat akhirnya dia dibalas oleh Allah SWT dengan Allah SWT menghancurkan negeri mereka. Ini dalam, boleh tengok dalam banyak surah. Antara surah Al-A'raf ayat 7, surah Hud ayat 11, surah Asy-Syu'ara ayat 26, surah Al-A'raf ayat 85, 88, 90, 92. Itu surah yang ke-7. Surah Hud surah yang ke-11 ayat 84, 82, 91, 94. Asy-Syu'ara ayat 177, Al-Ankabut ayat 36. Banyak ni cerita tentang Nabi Syuaib dengan umat dia alaihissalam, dengan umat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib suruh apa nama, fa'uful kaila wal mizan wala tabkhasunna sa'syiyahum. Hendaklah kamu sempurnakanlah timbangan itu. Janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Itulah antaranya sebut Nabi SAW. Wala tankusul mikyan, dan ayat lain. Wala tankusul mikyan wal mizan. Banyak ayat. Dan akhirnya umat Nabi Lut, umat Nabi Syuaib ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku kisah orang zalim, kisah orang zalim, mereka ni dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas oleh Allah Taala dengan apa nama ni, berlakunya apa nama, kemarau panjang. Oleh kerana dia menipu ni, Nabi Syuaib cakap dah, jangan menipu. Mereka tak peduli. Kemudian mereka kekal dengan kerja menipu tu. Dan akhirnya Allah Ta'ala hantar bala kepada mereka. Bala kepada mereka, iaitu kemarau panjang. Beberapa tahun kemarau. Kemudian setelah itu, bila hari nak datang bala tu, dia nampak gelap. Dia kata, mari dah hujan nak datang dah. Kemudian semua pakat pergi nak tadah air. Kemudian turunlah batu-batu. Ada makan batu turun daripada langit. Mengenai penduduk Nabi, ini kampung yang dihuni oleh penduduk Nabi Syuaib. Maka mati bergelimpangan di situ. Ini panjang ceritanya dalam riwayat ataupun Qisasul Anbiya. Dalam Ibnu Katsir pun ada. Ibnu Katsir ada satu kitab, Qisasul Anbiya. Dalam Qisasul Anbiya, antaranya buku ni bagus. Qisasul Anbiya, kisah para nabi ni, tentang cerita tentang umat Nabi Syuaib. Saya nak sebutnya sebab sekalian, sekali lagi lah saya sebut. Rasa banyak kali saya sebut. Dosa apa yang umat sekarang buat, umat dulu tak buat? Tak ada. Boleh dikatakan kita ni, umat akhir zaman ini hanya melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Mengulangi dosa-dosa dulu, yang orang dulu buat, yang telah diazab oleh Allah SWT. Sebab tu kita semalam, kita bincang dalam surah surah Al-Infitar tu, Allah Ta'ala tanya, apabila tanya manusia ni, kenapa kita ni leka? Kenapa kita leka? Kerana kita rasa selesa apabila Allah Ta'ala tidak lagi mengazab kita. Allah tangguh dulu. Allah tangguh, Allah beri peluang supaya kita bertaubat. Tapi kita ambil peluang itu jadi makin tak sedar, makin bertambah. Sebab tu kalau kita perhatikan, contohnya dosa penyembahan berhala. Dari dulu sampai sekarang semua berhala, berapa kali dah. Berapa generasi, berapa umat dah yang telah dibinasakan Allah Ta'ala. Hak lesbian, macam tu juga. Hak gay, macam tu juga. Hak derhaka pada Nabi, macam tu juga. Hak mengaku jadi Nabi, macam tu juga. Macam-macam. Termasuklah hari ni yang kita bincang ni, orang yang mengurangkan timbangan. Daripada dulu sampai sekarang. Kerja kita tengok Malaysia. Dulu kita kata, dulu pakai yang timbang yang pakai letak pemberat tu. Tak. Mungkin ramai boleh tipu. Tak. Kerajaan ajar pula buat penimbang. Hak satu muka tu, kita panggil penimbang yang ada bulat tu, meter satu.
Sekarang ni buat dua-dua dah. Penjual pun boleh tengok, penimbang pun boleh tengok. Tipu juga. Yang tu tipu juga. Oh, takut tiba lagi. Buat penimbang digital pula. Hak timbang dia. Tipu juga digital pun. Jadi macam mana? Sebab itulah. Sebab ni menurut sekalian. Saya rasalah pada saya dah. Saya bukan saya lah. Ini ulama, pandangan ulama lah. Dalam pendidikan ini yang paling penting itu bukan alat itu. Alat ni memang kau boleh tipu. Buat alat apa pun. Nah, macam timbang digital. Tipu juga timbang digital. Nah. Yang paling penting yang nak perlu kita baiki ialah baiki hati. Baiki iman. Itu yang paling penting. Buatlah macam mana pun. Kalau orang jahat ni, dia akan ikhtiar juga. Supaya jadi jahat. Tapi kalau kita baiki hati, tak ada penimbang boleh jadi betul. Kalau tak ada penimbang boleh jadi betul. Tapi kalau tidak, Allah Akbar. Begitulah. Umat dulu, umat sekarang ni kalau buat dosa, lebih kurang je. Sama je. Bahkan, lagi teruk ada. Umat dulu tu tak banyak sangat cara menimbang. Menipu je. Sekarang ni menimbang macam mana. Tapi semalam saya tengok dalam Facebook. Sahabat pun boleh tengok. Kerana jual durian dengan jujur. Saya ingat orang mana? Budak Perak ke mana? Dia tak timbang kulit buah durian. Dia timbang isi saja. Dia buka, dia timbang isi saja. Kalau sekilo berapa, timbang isi saja. Asyik baik tak timbang, tak buang biji. Kalau jual biji, jadi poyok pula. Jadi tempoyok. Dia buang kulit, dia timbang isi. Tu yang tak bagus. Tapi kalau kita perhati, kalau beli, sekarang dah beli durian. Saya banyak kali dah kena. Kita malas nak layan benda-benda kecil, kena remeh, buang masa. Kita dah balik timbang tu, dia potong, buka tempat elok. Bila balik rumah, rupanya dah 2 kali dah dia buka ni. Dekat bawah tu dah buka dah. Maknanya, kena lah kita. Tapi kita malah nak layan, biarlah. Lantak dia lah. Cuma nak sebutnya, macam mana alat sekalipun digunakan untuk mengelakkan orang menipu, dia akan ada lagi orang akan buat alat lain pula untuk buat penipuan lain pula. Sehingga orang akan kena tipu juga. Kecuali kalau kita baiki baiki hati, iaitu dengan menambahkan iman dan menggunakan ilmu. Kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah yang itu akan jadi. Kemudian alladzina idza kalu 'alan nas yastafun. Kita baca tadi. Wa idza kaluhum awadhum yusirun. Kita baca kat tadi, mana-mana bila dia timbang kat orang, dia akan menyebabkan kerugian. Kenapa tak boleh? Kenapa Allah larang benda begini? Sebab dia zalim. Dia tidak adil. Kenapa? Kerana tidak mendapatkan hak yang sebenarnya. Iaitu kuranglah sedikit. Tapi begitulah manusia ni. Kerana keuntungan dunia sedikit, mereka sanggup mengabaikan kerugian yang selama-lamanya di akhirat nanti. Dan di dunia pun sebenarnya banyak dah Allah balas orang-orang yang menipu ni. Tak lama kerja buat macam ni. Tak lama. Akhirnya akan ada satu hari, hari dia pula kena. Dia macam orang curi lah. Orang curi ni dia marah kalau orang curi barang dia curi tak. Dia ambil keluar barang dia letak. Lepas tu orang lain mari curi, marah dia dah. Macam Alibaba tu lah. Apa nama? Pencuri 40 penyamun tu. Dia curi. Orang curi barang dia bunuh orang curi barang dia tu. Begitulah sebenarnya manusia ni. Nah, kemudian hak ni dari segi kaedah dari segi kaedah nahwu ni, kita bincanglah sikit dah. Alangkah baiknya kalau kata kalu dan kata wazanu dijadikan transitif ni kata kerja. Maknanya kata kerja ni fi'il lah, ada bentuk perbuatan. Sehingga domir hum itu dalam keadaan nasab. Jadi bila wazanu dan kalu ni dia jadi apa nama ni fi'il, hum tu dia jadi maf'ul bih lah. Jadi mansub. Dia dalam keadaan mansub. Nasab ni maksudnya dia maf'ul bih ni hukumnya mansub. Yang asalnya itulah mansub bil fathah. Jadi ini panjang pula cerita ni nahwu ni. Cuma nak sebutnya gini ya. Allah sebut kanuhum awazanuhum 2 kali tu hum itu. Hum itu kan dalam bentuk taukid untuk menguatkan. Maknanya timbangan dan takaran itu benda sama je. Kenapa Allah sebut banyak kali, 2 kali tu Allah sebut?
untuk menguatkan bahawa kerja-kerja begini tidak boleh buat. Apa saja jenis-jenis timbang menimbang, kau ukur mengukur, kau suka menyuka aku, tak boleh buat. Bahkan kalau kita perhatikan dalam tafsir Al-Munir, tafsir Al-Munir, maksud apa nama, tidak memberikan hak sebenar ni pada tempatnya, bukan saja pada timbangan. Bukan pertimbangan. Kalau contohnya kalau pemimpin, pemimpin kalau dia tidak meletakkan memberi kepimpinan yang sebenarnya, sebagaimana yang diamanahkan, maka dia adalah penipu. Dia adalah dia celaka dia. Ataupun kalau dia, contohnya kita kata dia sebagai seorang ayah, dia tidak berlaku adil dengan anak-anaknya. Dia pun masuk juga, celaka juga dia. Kenapa? Kerana tidak memberikan hak pada tempatnya. Ataupun banyak sini disebutkan kalau dia sebagai seorang guru, sama juga. Dia tidak memberikan apa kita panggil tumpuan ataupun kerja dia tu sambil lewa atau hanya sekadar dapat gaji, dia pun juga. Makna dia tidak memberikan hak. Itu pun termasuk dalam apa nama kerja-kerja yang dilarang oleh Allah SWT. Apa saja yang tidak adil, yang tidak betul, yang tidak benar, tidak baik, mereka akan mendapat murka Allah SWT. Contohnya umum lah. Umum itu maknanya benda dosa Allah SWT sebut, kalau kurang maka celaka bagi dia. Maka yang lain-lain pun termasuk juga kalau benda dosa, benda yang melibatkan ini pertimbangan ini, kalau tidak adil. Sama juga peguam, benda hakim. Kalau tidak adil dalam menghakimi, dia juga. Celaka juga dia. Siapa saja. Sebab tu, sebab ni kasih sekalian, dalam keadaan tafsir ni, kalau kita tengok banyak tafsir, 2-3 tafsir ni, dia kadang-kadang ayat tu berbentuk khusus, ayat ni khusus. Contohnya misalnya ni, ayat ni larang kepada mengurangi timbangan. Apakah timbangan saja kita boleh kurang? Kalau benda lain kita boleh buat hal lain? Tak boleh lah. Macam tadilah. Kalau adil, kalau dalam pertimbangan menggunakan akal, biarlah adil. Kalau pertimbangan dalam pemberian apa nama kita kata duit kepada siapa, kepada yang kita nafkahkan, biarlah adil. Adil tu mengikut keperluan. Kalau hak gemuk, takkan beri RM1. Hak kuru, kita bagi RM1 mungkin cukup. Jadi kalau bagi sama RM1 tidak adil pula tu, kena bagi hak gemuk tu banyak sikit. Sama juga baju. Tak? Kalau baju, kalau hak gemuk, kena baju tu elahnya lebih sikit daripada sikit. Dan nak sebut sahabat sekalian, ayat ini walaupun khusus tapi maksud dia umum. Itu ada kita ulama-ulama umum meminta tafsir ni. Ayat khusus tapi maksud dia umum. Semalam saya pergi ke Fajar Ilmu Baru, ada satu buku bagus, Talfid. Perbincangan dalam Quran tentang hukum talfid saja. Bagus. Ya Allah, ya Tuhanku. Beratus muka surat. Satu bahagian saja dalam Quran tu dibincangkan. Talfid dalam Quran. Iltifat dengan iltifat. Maksudnya yang memalingkan, dia memalingkan maksud. Bagaimana kita nak faham ayat tu? Allahu Akbar. Cantiknya. Sebab tu kita tak mampu dah kita nak mentafsirkan Quran sendiri. Bacalah tafsir yang dah buat. Nak buat sendiri tafsir tak mampu. Takkan nak baca pun tak mampu. Dah lah nak terjemah kita tak mampu. Saya pun tak mampu tak terjemah bahasa klasik ni. Tapi kalau ada terjemah ni, bacalah. Kalau sangkut, telefonlah tanya kawan-kawan. Kita banyak ni dah tafsir ni. Saya ingat yang paling glamour ni tafsir lah. Tafsir Ibn Katsir lah banyak sekali. Tafsir Al-Munir dah terjemah. Banyak. Tafsir apa lagi? Saya ingat yang terjemah. Tafsir. Saya ingat tafsir apa lagi? The Holy Quran orang terjemah. Tapi tu ringkas sangat lah. Tafsir Jalalain orang terjemah dah. Jalalain. Walaupun dalam bahasa Arab ni satu jilid aja, tapi bila terjemah dalam bahasa Melayu jadi 2 jilid. Jadi tebal. 2 jilid pun jadi tebal sebab dia mengurai. Jadi kalau orang kita ni nak terjemah tak reti, nak karang lagilah tak tahu ke mana. Lepas tu kalau dah karang pun orang dah terjemah, dah tulis pun, kita nak baca, kita tak pandai nak membahagikan pula bahagiannya. Kita bacalah tafsir orang dah terjemah ni. Kalau tak faham, kita diskusi beginilah. Sebab sekalian, kan senang juga nak bercakap depan gini. Kita tak tahu tu depan
Cikgu Syafizi tu. Satu keluarga tengok. Tahu-tahu ada orang alim pada saya. Takkan nyaya. Ustaz ni yalah. Goreng kau ustaz. Jangan main. Sebab tu kita rujuk, kita baca, kita telefon. Tanya khabar agak orang ni sepatah dua. Betul kan kita faham begini ni. Dia Sebab lembut tu bacalah. Lepas tu yang keras tu memang macam tepung sikit. Okey. Bacalah. Kalau tak baca pun kita dah diskusi begini. Mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Nah, kemudian ayat seterusnya. Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan agar berlaku adil dalam menimbang, menakar, menyukat dan menimbang. Sehingga Allah SWT berfirman, wa'uful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini dalam surah Al-Isra. Dan sempurnakanlah takaran dan apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbang yang benar. Itu yang lebih utama dan lebih baik bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Sebab bila sekalian dan kalau contohnya kalau jenis-jenis suka ni kalau dulu kan kita pakai cupok kan suka tanah tau, suka tanah. Tanah ni tak boleh timbang. Tanah awak berapa ekar, mari nak timbang berapa ekar? Tak, tanah kan dia panggil suka, orang kata panggil suka. Ataupun ukur. Tu pun kena adil juga. Kalau tidak adil, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mana termasuk mengurangi lah tu. Kenapa? Kerana tidak benar. Dah berapa banyak orang yang menipu bab-bab tu suka tanah ni. Orang kata panggil suka. Orang kelompok panggil apa? Ukur tak? Mengukur sempadan tanah, menentukan sempadan tu. Tu puan maimu nak tanah nanah. Jangan main. Tanah-tanah kena tanah orang, tak pasal. Maknanya kita puan dah tahu tanah ni seluas mana, ni sepadannya ni, maka ditanam. Itu pun dikira sebagai ukuran juga. Sukatan lah. Efek tara. Tara. Sebab tu dia ada batu. Sebab tu hukumnya haram orang yang memindahkan. Nabi sebut tu dalam hadis. Mengalihkan batu tu. Tak boleh. Termasuk dalam ni. Termasuk wailul mutaffifin lah. Mana ada orang yang alih batu. Tak boleh. Nimbal. Tak boleh. Tak termasuk ini maksudnya khusus. Tapi hukumnya umum. Termasuk ni. Ramai orang. Satu-satunya orang buat orang teka-teki. Apa nama dia kata batu yang boleh menyebabkan mati. Apa dia panggil apa? Batu yang boleh menyebabkan mati. Batu apa? Batu tara panggil batu sempadan. Mati alih tu. Batu nisan tu orang mati dah. Ni batu yang boleh menyebabkan orang mati. Batu yang menyebabkan ahli beradik bergaduh. Batu yang menyebabkan boleh jiran boleh berperang sabit. Batu yang menyebabkan putus hubungan persaudaraan. Batu apa? Batu sempadan. Batu apa panggil? Batu tara orang kata panggil. Tak sedap sebut batu sempadan ni. Batu tara. Antara tu. Cuba alih tu. Cari pasal tu. Batu tu jangan main tu. Besar tu kesan dia pada hidup tu. Walaupun nampak kerah. Walaupun tak hantar atas kepala. Tapi boleh perang. Hancur keluarga. Itu pun kena adil juga. Termasuk dalam ni lah. Sebab tu dah. Banyak kalau kita nak kaitkan. Nak kaitkan hubungan dengan yang kita lakukan hari ini. Ataupun yang masyarakat kita buat hari ini. Dan soal menyuka soal timbang. Sebab tu Allah sebut tu. Wazanu kalu. Timbang suka. Takaran dan timbangan. Itu semua termasuk lah tu. Dalam perkara-perkara yang lalu orang buat. Cuba lepas ni kita nak sebut secara panjang. Dia tebal perbincangan umat Nabi Syuaib ni. Dalam Qisasul Anbiya ni. Kalau yang Dr. Kalau Ibn Katsir sebut ni ada daripada muka surat 383 sehingga 422. 414 tentang umat Nabi Syuaib. Bagaimana mereka diazab oleh Allah SWT kerana mereka ni kerja dia, dosa dia satu je umat dia dulu buat. Selain daripada syirik, dua lah. Selain daripada syirik, dia buat kerja mengalihkan mengurangi timbangan. Panjang cerita dia. Dengan ayat Qurannya banyak. Dengan kesimpulan dia buat oleh Ibn Katsir di sini. Banyak ni. Tak sempat kita bincang ni.
Tak ke mana lah buat kitanya. Tapi nak sebutnya, umat dulu kena dah sebab dosa yang sama. Maksudnya. Cuma umat lah ni tak kena pasal apa? Pasal Allah nak bagi peluang. Lepas tu saya rasa semalam saya dah sebut dah. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ini untuk ingatan saya jugalah. Bila kita buat dosa, Allah tak balas lah kita. Allah bagi peluang bertaubat. Astagfirullahalazim. Bertaubatlah kita. Taubat sama-sama lah insyaAllah. Dan kemudian ada ayat yang lain. Ayat lain Allah berfirman. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Dan sempurnakanlah timbangan, ukuran, sukatan dan timbangan dengan adil. Dan kami tidak membebani seseorang malaikat menurut kesanggupannya. Apa maksudnya? Menurut kesanggupan. Tak. Kalau rasa apa nak kita kata malas nak berniaga, tak payah nak berniaga lah kalau nak menipu. Tak. Kalau nak untung, dia tak akan untung orang menipu ni. InsyaAllah. Tak lama. Sekejap je. Kalau tak sanggup nak jadi berlaku adil, tak payah. Tak payah berniaga. Buat benda lain. Macam kahwin juga. Kalau berasa tak mampu nak berlaku adil, tak payah. Kahwin satu, bahagia. Kahwin dua, bertambah kebahagiaan. Itu bagus. Kahwin satu pun tak berbahagia, kahwin dua, macam lebu lah. No. Lepas tu buat banding-banding pula. Itu tak boleh. Itu pun sama juga. Well juga. Tidak berlaku adil. Selaka juga tu. Selaka. Well itu. Bagi orang yang begitu. Jadi kalau tak sanggup, jangan buat. Lepas tu buat menurut kesanggupan yang mampu kita buat. Dan Allah berfirman wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi keseimbangan itu. Ini Allah Ta'ala telah membinasakan dan menghancurkan kaum Syuaib kerana mereka mengurangi timbangan dan sukatan. Kerana kena beringat lah. Right? Tapi iyalah, beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sangat kalau kita jadi umat Nabi Syuaib. Wallahu a'lam lah. Mudah-mudahan kalau masa tu kita jadi umat Nabi Syuaib dan kita jadi pengikut dia. Tapi takut tak jadi pengikut dia, takut jadi orang suka mengungkari timbangan. Nyaya gitu. Nyaya gitu. Dan kadang-kadang yang benda yang kecil. Contohlah. Kalau kita dengan Allah SWT, kalau kita dengan Allah SWT, saya selalu sebut dengan anak-anak. Kita kena adil. Boleh sekurang-kurangnya biarlah adil. Contohnya kalau kita solat. Kalau kita solat, kita pakai pakaian yang cantik. Kalau kita pergi keluar, kita pakai pakaian cantik. Sempurna. Bergosok. Kalau tak gosok, tak pakai, tobat tak pakai. Rela tangguhlah. Apa nama perjumpaan dengan siapa-siapa. Siapa baju tak gosok. Tak. Maka dengan Allah pun begitulah. Sekurang-kurangnya. Atau lebih lagi. Tapi sekurang-kurangnya biarlah adil. Ni kalau dengan Allah, Allah Akbar. Tak. Kain pelekat spring. Pakai baju pagoda. Itu berlubang. Pagoda. Pakai baju pagoda. Pagoda ke pagodang kau ikutlah. Tiba-tiba nak pergi Giant. Nak pergi Giant. Cantik. Gosok baju sekejap. Tadi kan ayang ajak abang pergi Giant. Bang, pergi pakai baju pagoda berlubang tu lah. Kenapa pula tak boleh pergi bang? Malu kat orang. Dengan Allah tak malu bang. Tengok bang. Tazkirah sikit. Siapa? Tak kira lah suami ke isteri ke siapa-siapa ke. Biar adil. Kurang-kurangnya biar. Imam Hanafi rahimahullah. Dia ada satu pakaian yang sangat mahal. Yang hanya dipakai untuk waktu dia beribadat kepada Allah SWT. Dia tak pakai pada tempat orang lain. Satu dia ada. Tapi saya nak gelak agak. Orang Kelantan panggil nak sokor. Saya dua ni ada dalam YouTube tu. Habib apa tak tahu dah. Wallahu alam lah. Habib ku ulama apa dia kata wali. Isap rokok duduk atas mimbar. Duduk pakat duduk cium kaki. Kepala lutut nampak songgeng orang Kelantan. Wali apa gitu. Kena beringat. Kadang-kadang kita orang Melayu ni pelik lah. Kalau pergi masjid tak pakai baju, rambut kepenyok, misai dengan janggut sama panjang. Wali tu wali. Amelia. Kalau yang pergi masjid tu pakai bersih-bersih tak kata wali pula. Breakfast like a king. Pelik Sebab tu kita orang Melayu ni jadi macam tu. Orang buruk tu nak anggap wali pula. Wali ni bersih. Pakai baju. Misai ni kena potong elok-elok.
Janggut kena dandan apa kena jaga elok-elok. Tak? Ni berabang rambut. Tak? Bukan je kutu. Pijak pun ada. Tak? Bah panggil wali. Ha tu batu kita saya pelik lah. Buk cium tangan. Isap rokok pula tu wali. Ha. Mula tu, tu dia tarah lain. Ha, mana ada tarah. Sama je kita dalam syariat ni. Mana ada beza-bezanya. Kalau benda haram, semua orang haram lah. Kalau benda halal, semua orang halal lah. Kecuali darurat. Darurat pun sampai tak mana. Sampai tak nak mati dah. Kalau bos cakap-cakap dahaga sikit-sikit, dia darurat. Kenapa minum arak ni? Dahaga. Kenapa tak cari air lain? Malah. Tengok kat sini tak ada air lain, arak je ada. Tak jadi macam tu. Sebab tu kena adil. Dalam neraca pertimbangan akal pun kena adil. Kau tengok. Yang bersih dengan pakai kotor. Takkan orang kotor tu wali, yang bersih tak wali. Tu kata pelik ni orang, sebab tu lah. Jangan ikut orang. Kita kena ikut ilmu, ikut syariat. Tak boleh. Saya tengok tu. Dalam YouTube. Handphone. Wallahualam, saya tak pastilah. Tak kan wali sungguh tu. Tapi kalau dia ada anak perempuan memang wali sungguh. Saya wali. Cikgu Syafizi wali. Cikgu Izani wali. Dah. Abang Azhar ada tak? Abang Azhar apa wali kalau ada anak perempuan? Wali nikah lah. Tapi kita kena adil dalam buat pertimbangan. Sebab tu Allah beri akal. Kan dalam perkara dalam agama kita kena jaga 5 perkara. Jaga agama, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta, jaga apa satu lagi? Jiwa. 5 perkara tu kena jaga. Supaya sihat. Sebab tu kalau akal tak ada, semua lain tu stop habis. Puasa tak wajib, solat tak wajib. Zakat wajib zakat. Pasal wali yang menguruskan. Haji tak wajib. Tapi kena bayar, kena upah lah. Maknanya dia tak ada buat sendiri. Pasal apa? Tak ada akal. Sebab tu jangan tinggal akal yang waras tu. Dalam apa benda lah. Satu lagi tu. Tak tahulah kalau ada orang tengok luar tengok selain daripada puak-puak kita ni. Kalau dah cikgu Sabiz rekod ni. Macam kita tak sebut kan, nak sebut juga tak. Tengoklah, cuba tengok YouTube. Saya tengok ni, banyak pula YouTube apa nama. Sedara lepak tu. Cuba tengok cakap macam mana. Allahu Akbar. Bahaya begitu. Kita tidak menafikan hak dia untuk bercakap. Nak bercakap lah. Muka kita kan negara demokrasi. Nak bercakap boleh bercakap belakang. Lagi tak bisu. Bisu boleh bercakap. Tapi syariat jangan tinggal. Tak? Jangan sampai menafikan apa nama ni. Hadis Nabi SAW. Banyak perkara. Sahabat yang muliakan. Banyak perkara. Sebab tu Nabi sebut. Saya tak nak kata apa-apalah pada orang yang bercakap sendiri-sendiri tu. Sebab Nabi sebut akhir zaman ni, Nabi sebut akan ada 30 orang yang mengaku jadi Nabi. Betul tak 30 orang? Lebih dah. Cuma nak sebut ni 30 orang tu ramai lah ramai. Dan macam-macam. Tapi kena ingat. Setiap kali ada ajaran sesat yang diwujudkan, mesti ada pengikut dia. Saya tak tahu kenapa begitu. Wallahualam. Siapa sekalipun, cuba buat. Kalau tak percaya, cuba buat satu ajaran sesat. InsyaAllah ada pengikut. Walaupun nampak tak logik lah. Tak logik. Macam ayah pen tu tak menasabah. Tapi ramah pengikut dia. Tak menasabah. Ramah pengikut. Asal benda pelik, ada selalu. Ada saja yang akan mengikut. Itu kena beringat. Jadi kemudian, menakut-nakuti orang yang curang dalam timbangan dan takaran dengan kebangkitan menghadap Rabb alam semesta. Kemudian Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Tidakkah mereka itu mengira bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Hak ni kita dah bincang dah banyak kali dah sebenarnya dalam mana insyiqaq, dalam infitar kita dah bincang dalam at-takwir kita dah bincang insyiqaq tak lagi, insyiqaq lepas ni. Jadi tidakkah mereka tu mengira bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Yang ni apakah mereka tidak takut kepada kebangkitan di hadapan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha mengetahui segala rahsia dan semua tersimpan di hati, pada hari yang ketakutannya sangat besar, kengeriannya tidak dia dibayangkan, juga perkaranya amat dahsyat. Siapa yang rugi
pada hari itu, maka ia masuk neraka yang menyala-nyala. Hari yang besar tu kita dah bincang dah. Tentang kiamat sebagaimana. Belilah buku, bacalah sendiri, duduk sesaja tu. Kalau tak duduk sesaja pun, peruntukkan masa khas untuk membaca. Buatkan tempat khas untuk baca. Jangan orang ganggu kita. Malapetaka akhir zaman. Bagus juga. Ni Hafiz Ibn Katsir kat sorry. Ibn Katsir, Hafiz Ibn Katsir. Malapetaka akhir zaman. Nampak? Malapetaka akhir zaman. Oh, tebal. Berapa ratus muka surat. Lebih kurang dalam 1036 muka surat. Ya. 1036 muka surat. Kalau baca sehari, kalau baca satu muka surat sehari, 360 hari baru 360 muka surat. 30 3 tahun. 3 bulan. tahun. Bulan lah Ustaz, 1000 lebih. 1000 lebih. Kalau satu hari satu muka surat. 1 tahun 365 muka. Betul lah 3 tahun lah. 3 tahun lah. Malah benar 3 tahun. Baca. Macam mana kengerian apa nama tu hari kiamat itu. Banyak di sini. Bukan dia saja. Banyak lagi ulama-ulama lain. Tulis, kumpul, bincang. Huraikan tentang kengerian hari kiamat. Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang bila kita tak baca ni, kita tak terasa. Ataupun tak dibacakan, ataupun tak diceritakan. Kadang-kadang kita buat majlis dengan anak-anak. Bila kita cerita, dia seronok jadi dia nak bertanya. Dalam majlis lepas subuh tadi kita bincang. Selalu buat kuliah akidah. Bincang, sekarang dia nak masuk pada bab pada Quran. So tanya. Sekarang ni kita ada banyak bukti-bukti saintifik. Tak percaya, boleh tunjuk pada anak dalam YouTube. Allah sebut dalam Quran. Marajal bahrainiyal taqiyan. Dua laut yang bertemu tapi tidak bercampur. Bahrainiyal taqiyan. Tak bercampur. Macam mana? Buka YouTube, cuba tengok. Dalam YouTube. Tak bercampur air laut. Ada dia. Nabi sebut 1400 tahun dulu. Nabi tak pergi pun lah ke laut Atlantik dengan laut Mediterranean tu. Nabi tak pergi. Tapi Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran, Nabi baca. Sekarang orang baru jumpa. Masya Allah. Kan itu kan mukjizat Quran. Sungguh buka mata dia. Seronok. Pasal ada bukti dah sekarang. Sebab tu Al-Quran ni antara mukjizat Nabi yang paling tua yang masih berlangsung sampai sekarang. Al-Quran. Nah, kemudian bacalah tentang kebangkitan dan kedahsyatan hari kiamat tu. Tapi begitulah Allah rahsiakan itu untuk Allah Ta'ala beri peluang pada kita. Dia macam cerita lah. Ini analogi cerita ikan. Anak ikan ni dia berenang-berenang, lepas tu dia nampak cacing, nampak umpan. Kemudian dia nak pergi makan. Mak dia kata jangan pergi nak. Kenapa mak tak boleh kan? Itu kan cacing, itu kan makanan kita. Kenapa kita tak boleh makan? Dalam tu ada besi nak. Dalam tu ada besi. Mana ada mak? Nanti kalau kamu makan, kamu akan berjumpa dengan api. Kulit kamu akan disiat-siat. Secara songsang, sakit nak. Kamu akan jumpa dengan minyak masak cap buruh. Minyak masak cap murni. Kamu akan jumpa tu. Dalam kuali. Nanti kamu akan dicobek-cobek oleh orang ramai. Tulang kamu akan dibuang. Kamu mati masa tu. Mana ada api dalam air ni, mak? Kata anak ikan. Ini analogi lah. Analogi kita baca. Tapi logik cantik dan agak dekat dengan kita. Kemudian tak ke mana ada pula kuali dalam ni, mak. Apa benda ni kuali-kuali api-api ni, mak? Jangan nak maruk mak. Dia pun makan. Dia makan. Umpan tadi. Pau, dia disentak naik ke darat. Dia bawa balik ke rumah nelayan tadi, pemancing tadi. Maka dia sisik dia tu dibuang. Disental secara songsang. Mana ada orang nak buang sisik ikan secara tu? Tak langgar. Songsang. Perut dia dibelah. Usus dia dibuang. Kemudian dikelar-kelar, disapu garam. Kemudian dipanaskan minyak dipanaskan, sangat bunyi, letak lakon. Rupanya jumpa, tapi bukan di dalam air, di atas darat. Apa maksudnya? Maksudnya kita sekarang ni kalau kita ikan, kita duduk dalam air. Daratnya bila? Bila mati. Masuk ke darat.
Jumpalah semua tadi. Ulama sebut, Nabi peringatkan, ulama sebutkan. Orang duk nasihat, jangan. Wailul mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kalum awadhum yukhsirun aladzina lakana mabuthun liyaumin azim. Liyaumin azim. Orang baru jumpa. Ni kuali macam ni kualinya. Macam ni. Apinya. Macam kita semalam lah. Api neraka, api yang dinyalakan tapi tidak bercahaya. Kenapa? Kerana gelap sangat. Panas sangat. Hitam api itu tak ada cahaya. Maknanya gelap. Gelap. Tak. Kalau api sekarang ni panas-panas duduk jauh boleh tumpang-tumpang cahaya. Tak. Api neraka. Walaupun dipasang, besar mana pun, kecil mana pun, dia tidak bercahaya. Pasal apa? Pasal dia panas sangat, hitam, pekat, gelap tu. Api neraka. Jadi, anak ikan tadi kata, iyalah, betul lah yang mak aku cakap dulu. Tapi boleh balik semula? Tak boleh dah. Dah kena siap dengan bola perut buang habis semua dah. Jadi, maka terima lah apa yang disebut tu. Macamlah kita juga bila Ustaz sebut begitu, bila ulama sebut, bila Nabi sebut, akan jumpa dengan sekian benda, kita akan jumpa lah insyaAllah. Sebab tu, yang berhati-hatilah kita supaya kita tidak jauh daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apakah mereka tidak takut kepada kemudian selanjutnya Allah Taala berfirman, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, iaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam. Hari manusia bangkit menghadap Rabb seluruh alam. Iaitu Tuhan yang pencipta. Tuhan pencipta. Rabb ni Tuhan pencipta. Rabb. Kalau kita sebut sini, Allah sebut yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah tak sebut yauma yaqumullah. Allah sebut nas. Kenapa? Kerana pada masa itu kita akan berdepan dengan Allah SWT. Allah yang buat semua. Kiamat, kau hidup, mati, semua Allah buat. Allah buat. Kalau Allah ilah tu yang kita sembah. Sekarang ni kita pergi pada apa yang Allah ciptakan semua. Nerakanya, syurganya, kita pergi belakang. Itu semua. Jadi, maka mereka dibangkitkan tanpa alas kaki. Dalam keadaan telanjang dan belum dikhitan. Keadaan saat itu serba sulit. Susah sangat pada masa itu. Sempit dan sengsara. Bagi orang durjana, mereka diliputi ketetapan Allah Ta'ala di mana kekuatan dan indera manusia tidak mampu memikulnya lagi. Kenapa? Kerana pada masa itu, bila disebut begini, indera maknanya anggota manusia ini tidak mampu. Maknanya susah sangatlah untuk memikulnya. Sebab apa disebut begitu? Sebab kita dibangkitkan seperti kita hidup hari ini. Dengan jasad inilah. Ada khilaf, cuma ada khilaf kan ulama. Ada mengatakan bila dibangkit tu dia kata dia bangkit roh saja. Ada kata bangkit jasad saja. Dan yang paling kuat, yang pastinya insya-Allah, ramai ulama begitu bahawa manusia akan dibangkitkan dengan roh dan jasad. Roh akan masuk semula dan jasad ini akan dijadikan kita panggil apa? Diulangkan sekali lagi, dipulihkan sekali lagi untuk menerima azab Allah SWT. Kenapa? Atas apa yang kita buat selama ini. Kemudian bangkit tu macam Cikgu Zani tanya dulu lah. Bangkit dalam keadaan macam mana? Macam tadi lah. Dalam keadaan tanpa alas kaki. Maknanya bangkit macam baru lahir lah. Macam baru lahir. Tidak bersunat. Tak ada alas kaki. Tak ada pun baby lahir pakai sarung kaki dah. Kemudian dalam keadaan telanjang. Itulah lahir. Dan kemudian Imam Malik antara lain, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahawa Nabi SAW sabda, yauma yaqumun nasu bil alam itu, kata Imam Malik apa dia? Nabi bersabda, hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi uzunaihi, iaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam, sehinggalah seorang mereka tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai batas kedua telinganya. Mana peluh tu sampai sini. Mana kalau sampai sini, kat ngedung lah. Mana kalau dia tidak jengkit tu,
lemah dia, maka dalam keadaan susah payah berjengkit. Bergantung kepada amalan masing-masing. Peluh itu. Ha? Dalam keringat masing-masing. Dan ini digambarkan banyaklah dalam kedahsyatan hari kiamat ni. Bagaimana susahnya manusia lah. Banyaklah sahabat yang saya mulakan kalau nak baca ni. Banyak sangatlah tentang kedahsyatan hari kiamat ni. Bagaimana terbelah bumi, siapa dia mula keluar. Kemudian manusia dibangkitkan dan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum disunatkan, serta keterangan mengenai orang pertama yang diberi pakaian. Antaranya Nabi Ibrahim AS, Nabi Muhammad SAW. Dan orang pertama dipakai kepada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim AS, Khalilullah. Manusia dikubur kepada kiamat dengan berpakaian amal perbuatan macam-macam sini disebutkan. Digambarkan huru hara. Macam dirilah pula. Bila nak sebutnya sahabat mereka, bayangkanlah. Kita tak mampu nak tanggung itu. Tak. Sekarang ni pun kalau kita dah uzur-uzur sikit dah pergi masjid pun dah pakai kursi. Tak. Bila rokok, kita duduk berdiri. Lepas tu dah sujud, kita turun bawah. Bila bangkit, budak nakal tarik kursi. Terguling batin kata jatuh. Ada. Budak-budak kecil pergi masjid. Ayahnya solat ni budak tengok kursi kosong pergi tarik. Pakcik tu duduk tempat atas pinggang. Setahun tak pergi masjid. Pasal apa? Tak larat kita. Nak bawa body kita di dunia ni kalau kita dah pun tak larat dah. Apa lagi di akhirat nak tanggung dengan azabnya, dengan ramai orang. No. Sekarang ni zaman COVID-19 ni. Bagi tempat ramai pun bahaya dah. Pasal apa? Macam-macam jenis penyakit kok ada. Takut berjangkit kita. Takut. Malah saya pergi Fajar Ilmu Baru tu. Tak ada orang dalam RT. Di bandar pun tak ada orang. Kedai buku tu ada 4 orang. Tak ada orang. Takut. Takut kepada kuman tak nampak. Neraka tak nampak, tak takut. Padahal Allah beritahu dalam Al-Quran. Pahala besar banyak. Tak apa nak gemar. Padahal Allah beritahu dalam Al-Quran. Itulah kita ni manusia. Kalau berkaitan dengan dunia, kalau tak nampak pun takut. Kalau berkaitan dunia, kalau janji tu besar, sanggup melabur. Pasal apa? Janji dapat di dunia. Tapi kalau janji dapat di akhirat, kurang kita ni. Tu kena adjust sikit tu. Tune tu biar jadi betul sikit. Benar-benar kita biar rebut dua-dua lah. Di dunia pun kita rebut, ada peluang, akhirat sama telah. Di dunia pun kita lari, kalau benda bahaya, akhirat sama telah. Itu sebenarnya kehidupan dunia ni menggambarkan kehidupan akhirat. Macam saya sebut semalam. Kalau kita boleh, bila kerajaan buka sempadan, boleh pergi bebas sikit balik negeri. Allah sukanya kita. Apa lagi kalau kita lepas tiasiratul mustaqim. Lagi suka. Ni bukan Roblox boleh. Roblox Melaka. Roblox Melaka. Ni kalau Roblox boleh patah balik. Cik tak ada surat, patah balik. Tak apa lagi, patah balik saja. Kena 1,000. Tak apalah, cik patah balik lah. Cik tak boleh pergi. Boleh balik duduk rumah pula. Ni kalau sugar. Ni tiasirat tak lepas. Balik. Cuba sekali. Elok. Tak lepas. Cuba sekali lagi. Tak ada, tak lepas. Down lah. Itu kalau kita lepas yang tu pun sukanya. Ya Allah. Cuba baca tu. Keperitan, kesukaran. Semasa melintasi tiang sirat. Tu pun baca orang ulama tulis kitab macam-macam. Ada yang menggambarkan sebagai halusnya bagaikan rambut belah 7. Gambaran itu gambaran. Bukan rambut belah 7. Tapi nak ceritanya, dia bergantung kepada amalan. Ada yang laju, ada yang lambat, ada yang merangkak, ada hampir nak jatuh. Kemudian naik balik, pergi sikit, nak jatuh, naik balik. Sehingga sampai ke sana. Macam-macam. Hak tu pun, yang tak nampak juga. Tapi, dari segi rasa takut tu kurang. Kerana kita kena ejah kat dalam, kena tune sikit. Kemudian hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan dari hadis Malik dan Abdullah bin Aun, mereka berdua meriwayatkan dari Nafi'. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dari kedua riwayat tersebut. Ini daripada riwayat Malik dan Abdullah bin Aun. Kemudian hadis lain Imam Ahmad meriwayatkan dari Miqdad, yakni Miswad bin Miswad Al-Kindi berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya baca masuk dia lah, panjang. Kita dah pukul 10 ni. Pada hari kiamat nanti, matahari didekatkan kepada manusia. Sehingga jaraknya sekitar 1 atau 2 mil.
Jengkal lah dekat. Nah, beliau bersabda, uh, lalu matahari yang menyengat mereka sehingga mereka berkeringat sesuai dengan ukuran amalan mereka masing-masing. Ada yang keringatnya sebatas kedua tumitnya, ada yang keringatnya sebatas dua lututnya, ada yang keringatnya sebatas kedua pinggangnya, ada yang sampai ke lehernya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi. Cuba tengok nota kaki dia tu. Boleh tengok hadis. Kalau hadis Muslim, cuba tarik hadis Muslim, lepas tu tarik nombor 2864, dia akan keluar hadis Muslim. Dalam Google tu ada. Dalam kitab Sunan Abi Daud disebutkan bahawa Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai kesulitan dari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawa mereka dibangkitkan. Tak apa. Sebutnya dalam Sunan Abi Daud diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai kesulitan dari kiamat. Nabi tu. Nabi tu. Wahai Zuhdi, Nabi tu. Kau ni siapa? Dia tengok perasaan lebih-lebih lah. Kalau Nabi pun begitu, mana kita kena lebih lagi lah. Ada satu buku, bagus buku tu. Bila kita baca buku tu, dia macam bercakap dengan kita tau. Buku Hakikat Pengabdian. Syekh Abdul Qadir Jalani. Ada orang terjemah Hakikat Pengabdian. Anak murid dia tulis dah salin apa dia ajar. Bila kita baca tu, contoh kita baca bab sombong. Sombong. Kau ni siapa kau nak sombong? Macam buku tu cakap pada kita. Kau ni siapa kau nak sombong? Kau tengoklah diri kau tu. Kau ingat kau tu besar sangat ke? Macam orang beletir. Cuba kau keluar. Kau tengok ni. Duduk di bumi. Cuba tengok. Cuba kau naik bangunan tinggi. Cuba kau tengok bersama mana orang kat bawah. Dan orang lain kalau duduk kat atas. Tengok kau bersatu lah. Cuba kalau kau duduk di bulan. Bersama mana lagi kau? Tak nampak kau ni. Kalau orang duduk di planet lain. Tengok kau. Entah ada ke tak ada kau. Orang tak percaya kau ni ada ke tidak. Mana kecilnya kita. Kau tak sombong sangat lah. Bahasa cakap dengan kita. Hakikat Pengabdian. Bagus buku tu. Lepas tu kalau Nabi SAW sebut berbagai kesulitan, Nabi minta dari kiamat supaya dilindungi. Kalau kita, Nabi selepas solat, Nabi istighfar 70 kali sehari. Nabi istighfar sehari 70 kali. Astaghfirullahalazim. Macam-macam sama Nabi. Allazi la ilaha illa huwa. Kita berapa kali? Nabi SAW istighfar. Nabi kalau duduk, kalau bersedekah tak, macam angin. Lagi-lagi kalau bulan Ramadan. Kita macam mana dengan sedekah kita? Saya semalam balik rumah, cakap rumah. Bila saya pergi kedai buku tu, lalu rupanya jalan tak tu tak ada orang berjual dari depan Masjid India tu. Tanam pokok kurma pula dah. Tak apalah. Kerana bila saya tengok ada seorang boleh duduk jiling-jiling, dia tengok kita berjanggut begini ni. Walaupun pakai mah, janggut tu keluar agak sikit. Lepas tu pakai baju Melayu. Dia tengok jiling-jiling, dia haji. Dia buat ni. Saya pun tengok tuannya sihat, muda lagi tapi muka tu mak comok. Agaknya tak ada kerja aku. Saya bagi RM2. Bila bagi saya berjalan, ambil dalam poket bagi RM2. Balik ke rumah, cerita rumah. Saya rasa menyesal bagi RM2. Orang pula kata, kenapa tak? Bagi RM2 nak beli apa bang? Allah, lagilah bersalah kita ni. Dia kata begitu pula. Saya pun nak rasa nak tenang hati. Tak apalah. Dia pergi minta dengan orang lain pula. Orang lain bagi pula RM2. Kok banyak dah. Kok duit dia. Tapi saya rasa sebuah salah. Sebab tu, sebab mula sekalian, Nabi SAW kalau bersedekah, Masya Allah. Tak. Tapi ada beberapa tu kata pula, Nabi. Tak apalah tak ikut Nabi sangat. Tak. Kalau tak berani ikut Nabi, ikut sahabat. Oh, dia sahabat Nabi. Abdul Rahman Abin sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi. Orang dekat dengan Nabi, orang ahli syurga. Tak apa tak ikut sahabat. Ikutlah. Apa nama tabi'i. Imam Hanafi kalau orang berhutang dengan dia, Imam Hanafi dia ni antara, kalau Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, yang paling kaya Imam Hanafi sebab dia tokai kain. Dia ada gedung besar. Dia ni kalau orang berhutang dengan dia, dia tak lalu depan rumah orang berhutang. Saya ulang. Dia Imam Hanafi kalau orang berhutang dengan dia, dia tak lalu depan rumah orang berhutang dengan dia. Maknanya dia takut orang tu bimbang, Imam Hanafi lalu depan rumah aku ni nak minta duit ke? Dia takut begitu. Maknanya Imam Hanafi tak minta hutang dia lah. Bukan tak minta. Hutang wajib dibayar. Tapi Imam Hanafi tak nak orang tu bimbang memikirkan hutang yang ada. Kalau kita 6 kali sehari lalu. Isyarat. Hutang tu. Tak cakap tapi nak selalu.
Lalu baliklah balik masjid. Lalu depan rumah. Pasal apa? Hutang tu kena ingat tu. Hujung bulan bayar. Itu Imam Hanafi dia tabi'in. Pula. Ulama lain ramai lagi. Hak kecil-kecil biasa-biasa ni. Tak. Dia ulama. Ikut siapa? Ikut setan lah. Tu lagi senang. Ha. Nabi tak layak. Tak ikut, tak mampu. Sahabat tak mampu. Ikut siapa? Ha. Ikutlah semampu kita. Tapi jangan tak buat langsung. Jangan tak buat langsung. Nabi SAW istighfar 70 kali sehari. Takut Nabi SAW. Bunuh Aisyah kata pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kamu kan telah diampunkan dosa kamu dulu, kini dan selamanya. Kamu telah diampunkan. Kenapa susah-susah sangat buat ibadat ni? Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Tidakkah patut aku lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala? Gitu. Itu. Tak. Walaupun pandai dah. Kalau kita katalah, awak kan pandai. Apa belajar laginya? Maksudnya, dia kata apa? Kalau saya pandai, patutnya saya lah lebih lagi nak belajar. Sebab apa? Nak lebih biar lagi lebih pandai. Syukur dah pandai tu. Maknanya kalau orang pandai pun nak belajar lagi. Orang tak pandai, faham-faham lah. Kalau orang kaya, Allah nak buat apa lagi Tuan Haji? Itu dah ada rumah sewa, apa nama, 30 tingkat. Kondominium. Hak dia belaka. Tuan Haji ada itu ni, ada ni. Nak buat apa lagi? Lepas tu masih bekerja. Aku nak bersedekah lah. Patutnya aku lebih bersyukur. Begitulah maksudnya kalau Nabi ni, dia sudah diampunkan tapi dia masih lagi solat sampai bengkak kaki-kaki. Menangis. Kalau macam Sayyidina Abu Bakar tu, kalau dia Sayyidina Umar, kalau dia menangis, sebab dia selalu menangis. Sampai ni ada kesan air mata ni nampak di pipi dia. Nampak kesan air mata. Bukan buat dengan celak tu. Nampak kesan air mata. Sayyidina Umar ni orang muka merah. Orang Arab kan, dia merah bukan macam kita Melayu ni. Kulit ulas sawa. Sawa matang dah, ulas sawa lah tu. Ada kesan. Maknanya kalau orang begitu pun begitu cara ibadat dia, kalau kita Allah Akbar tu, saya kadang-kadang wallahu alam lah. Sahabat ni mulakan. Sebab tu beringatlah. Kalau Nabi pun macam tu. Dan juga diriwayatkan daripada Mas'ud bahawa mereka dibangkitkan berdiri selama 40 tahun. 40 tahun akhirat tu, bukan 40 tahun dunia. Sambil mengangkat kepala mereka ke langit. Allah lenguh. Gitu. Tunggu ni perbicaraan. Kita orang bertiger tak boleh lama-lama puan. Pening. Jatuh. Tunduk lama pun tak boleh. Dongak lama pun tak boleh. Pusing cepat pun tak boleh. Lambat kan orang kata kat orang. Seliuh. Tekuk seliuh ke? Tak seliuh. Bertiger. Ni 40 tahun tu macam ni. 40 tahun akhirat. Kita hidup dunia pun 2 minit lebih je. Akhirat 2 minit lebih akhirat. Sebab tu jangan sombong sangat. Ada orang sombong. Alah, kita kan orang Islam. Kalau masuk neraka pun masuk syurga juga akhirnya. Aduh. Berapa lama masuk neraka? Setahun akhirat je. Setahun akhirat berapa tahun dunia? Kalau sehari akhirat pun baru, sehari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau setahun akhirat, masuklah. Tak tahu nak cakap apalah. Masuk ke hangit ke rentung ke apa, tak tahulah. Tapi tak hangit tak rentung dah di sana. Ambo sedap cakap. Kalau masuk neraka pun masuk syurga balik. Berapa lama? Sebab tu saya sebut semalam tu. Kalau orang buat salah dengan kita, maafkan je lah. Maaf je lah. Macam kalau rebutan. Kalau dia tak mampu, kita halalkan. Kalau dia mampu, jangan halal. Rugi kita. Tapi kalau dia tak mampu, halalkan untuk kita. Pasal apa? Pasal nanti dia jadi sebab kita boleh masuk syurga. Tapi kalau kita tak halal, kalau dia buat jahat kita tak maafkan, kita dah dihisap. Patutnya kita masuk syurga dah. Tapi terpaksa tunggu dia. Dia pula kita sebut semalam. Puan tak ada semalam sebut. Dia pula paling lambat. Nak tunggu dia pula. Rugi kita. Baik kita masuk awal lah. Ambil lah kau nak lantak kau lah. Rugilah kita. Mana ni? Bila ni nak hisap? Kita nak masuk syurga dah ni. Malaikat kata tak masuk lagi kan ni? Allah kata tunggu dulu mana. Malaikat lain pula. Dia ada lagi urusan dengan orang lain ni. Dia ada masalah. Orang tu ada masalah dengan dia. Jadi orang tu ada masalah kita. Sebab ni kita masuk syurga dah. Lama. Berapa lama orang tu pula? Orang tu pula kena giliran yang ke 40 tahun akhirat.
Oh, nyaya kita tunggu situ. Tak padan, eh. Tak padan. Pergi masuk awal, masuk awal. Biarlah lantak dia lah. Lepas tu, senang-senangkan hati kita dengan memaafkan orang, insyaAllah. Tapi rasa lapar, kalau kita maafkan orang. Percayalah, insyaAllah. Kemudian, uh, uh, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahawa mereka dibangkitkan berdiri selama 100 tahun. Ada juga Ibnu Umar sebut 100 tahun. Tadi Ibnu Mas'ud. Ni Ibnu Umar kata 100 tahun dibangkitkan berdiri selama itu. Dan kedua ayat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dua-dua Ibnu Jarir sebut, ambil daripada Ibnu Mas'ud pun begitu, 40 tahun. Riwayat daripada Ibnu Umar, Ibnu Jarir juga 100 tahun. Tak apalah, sahabat melakukan 100 tahun ke 40 tahun ke, tak nak belakang dua-dua tu. Kita nak cepat-cepat. Kita nak cepat-cepat. Sebab tu mengikut amalan kita lah masing-masing di dunia. Dan sekecil mana amalan baik jangan diremehkan. Sekecil mana dosa jangan diremehkan. Buat belaka. Jangan banyak dosa kecil je ni. Ini dosa ni, ini pahala besar. Jangan. Kita tak tahu sebab apa kita masuk syurga. Dan dalam kitab Sunan Abi Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, bahawa Rasulullah SAW mulai solat malam dan beliau mengucapkan, ini membaca doa iftitah dan takbir sebanyak 10 kali dan mengucapkan tahmid sebanyak 10 kali, mengucapkan tasbih sebanyak 10 kali. Ini salah satu kaifiat Nabi lah dalam solat tu, solat malam. Dan beliau beristighfar sebanyak 10 kali dan beliau berdoa, Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya Allah, ampunilah aku, tunjukilah aku, berilah aku rezeki dan jadikanlah aku sihat walafiat. Lalu baginda berlindung dari berbagai-bagai kesulitan. Kemudian Nabi berdoa untuk berlindung dari berbagai kesulitan dari akhirat. Sahabat yang mulakan sekalian, semuanya adalah ajaran belaka Nabi ajar tu. Baca doa Allahumma fili wahdini warzuqni wa'afani. Kan dalam solat kan, apa makna solat? Kita kat takbir. Apa makna solat? Solat. Apa makna solat? Secara bahasa, bukan secara terminologi, secara bahasa. Solat. Solat. Pengambilan Lam ta. Apa makna solat? Kalau dari segi fiqh, solat itu ialah satu perbuatan dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi dari segi bahasa, solat itu mana? Solat. Solat maknanya doa. Doa. Sebab apa? Sepanjang solat itu dia ada doa. Allahu Akbar. Doa. Doa iftitah baca. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi allazi fatara samawati hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu doa tu. Alhamdulillah, setiap kali kita baca Al-Fatihah tu, kita sebenarnya sedang bercakap dengan, kita dah bincang dulu kan dalam bab Fatihah tu, bila kita kata alhamdulillah, Allah kata apa? Allah kata hamba-Ku tidak lupa padaku, dia sedang memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim. Seterusnya sampailah waladdallin. Amin. Allah Taala akan balas setiap kali. Dah kalau kita sebut begitu 17 kali, mana kita sedang bercakap dengan Allah Taala 17 kali. Masya-Allah. Kita kalau cakap orang 17 kali sehari ni, kenal rapat ke tidak? Orang kenal lah tu. Orang tahu lah tu. 17 kali sehari jumpa. Mana kalau jumpa kelibat pun tengok. Tadi rasanya Cikgu Syafizi ke? Pasal dah lama tengok kelibat pun tahu dah. Sebab tu orang tua kata, sekilas ikan di air, ku tahu buaya atau naga. Orang tua kata. Pasal dia dah tahu, itu pengalaman. Kecuali kalau memang tak ada pengalaman. Makna sebutnya kalau 17 kali sehari kita bercakap dengan Allah SWT, takkan Allah tak kenal. Maksudnya Allah Ta'ala kenal. Tapi ertinya kita ni dengan Allah SWT, dekatnya dengan Allah SWT. Sebab kita dah bercakap tu. Cuba tengok semula tafsir Al-Fatihah kita dah bincang beberapa tahun yang lalu tu. Beberapa tahun yang lalu. Kita sedang bercakap dengan Allah SWT. Bacalah. Baca. Kemudian baca Fatihah. Kemudian kita rokok. Doa. Subhanallah bial a'la. Kita sujud.
Kita Betul. kat takbir. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan kasiran tayyiban. Barakan fih. Nabi kata siapa sebut itu? Aku tengok malaikat berebut-rebut nak catat amalan. Tu je mahalnya. Mahalnya. Bila sebut perkataan begitu. Berebut-rebut malaikat nak catat amalan. Berapa kali berebut? 17 kali. Tak termasuk solat sunat lagi. Ya. Oh banyak. Lepas tu sujud pula. Puji Allah pula. Tahiyat. Doa pula. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu. Kita pula doa sekali. Dalam selawat ni selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kita doa sekali. Allah balas 10 kali pula. Oh. Kan untung tu. Allah balas 10 kali. Kita selawat tu doa lah. Solat selawat doa. Kita doa sekali. Allah doa pada kita 10 kali. Allahu Akbar. Hmm? Allah ruginya kalau kita tak sambut. Kalau kita tak sambut apa nama ni anugerah Allah Taala yang diberikan kepada kita. Sampailah kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum beri salam, Nabi sebut dalam hadis jangan kita lupa baca doa. Selepas baca selawat, jangan lupa baca doa. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. Baca. Selamat dari Dajjal. Oh, selamat dari dajjal. Tak payah sibuk lah nak tahu dajjal macam mana rupa, rambut keriting macam apa, kulit warna apa, labu betih dia pendek ke panjang ni daripada mana, kampung mana. Tak payah, tak payah. Budak-budak sibuk beli buku dajjal. Saya tak lah, banyak saya ada koleksi buku dajjal nak tahu tentang dajjal. Semua jemaah okey, kurang. Kawan dajjal, dia dajjal ni tak payah tahu. Pasal kita akan tahu automatik kalau kita orang beriman. Itu kita kena nampak di kafarah di dahi dajjal tu. Kalau kita beriman. Kalau tak beriman, kena tipu. Walaupun kita ni penulis pengarang kitab dajjal, 10 jilid. Tapi tak beriman. Kita kena ketipu oleh dajjal. Bukan soal tahu tu, bukan soal kenal ataupun tidak. Soalnya tahu atau tidak. Kenal lah, tahu lah. Siapa dajjal? Tak perlu tahu. Tapi kita kena buat amalan-amalan perintah Rasulullah. InsyaAllah automatik kita tidak akan tertipu oleh dajjal. Dan dajjal tak akan masuk dua tanah haram. Mekah, Madinah. Tapi ada juga orang tolong. Dia kata apa? Orang-orang Arab kalau kaya-kaya. Tak apa. Kita duduk di Mekah, Madinah. Kita boleh pergi ke Madinah. Kita orang Arab. Tak. Allah Ta'ala akan takdirkan orang-orang jahat keluar dari Madinah. Keluar. Orang Ta'ala takdirkan orang baik akan masuk Madinah. Dajjal tak akan masuk. Bila kamu keluar dari Madinah, kamu akan tertipu. Kamu akan dikeluarkan secara takdir. Takdir Allah Ta'ala. Jadi, kalau Nabi pun begitu berdoa, siang malam, pagi petang, bersedekah, sedangkan Nabi sudah diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Doa Nabi, tak ada masalah dengan Allah Ta'ala, tapi Nabi masih berdoa. Kita apa lagi kita? Kita macam mana kita? Sebab tu kalau kita puasa tu berdoa lah sebelum buka puasa tu. Panggil anak-anak duduk dekat-dekat. Terbang berdoa sikit sebelum buka puasa. Tak? Supaya apa nama doa kita tu makbul Allah Ta'ala sebab kita sedang berpuasa. Lepas bila hujan turun, itulah berdoa. Ajak anak isteri berdoa. Mungkin kita hujan tiap hari sekarang ni. Mudah kita nak berdoa. Peluang tu. Tak? Setiap kali solat, dalam solat sunat, Allah Akbar. Berdoalah banyak-banyak. Mudah-mudahan kita tak tahu doa mana yang ditunaikan oleh Allah Ta'ala semasa kita di dunia. Doa pasti akan diterima. Akan dijawab oleh Allah Ta'ala bila-bila masa. Tapi kita tak tahu yang mana satu. Sebab tu kena banyakkan. Sebab tu Nabi ajar sikit berdoa. Sikit-sikit berdoa. Dalam perang Badar, Nabi berdoa. Nabi akak doa tangan ni. Jatuh kain ridak Nabi. Jatuh. Tinggi sangat Nabi akak. Dan Nabi seolah-olah mendesak. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah. Tak apa. Sudah-sudahlah. Allah maha mendengar. Kamu macam mendesak Allah. Barulah Nabi berhenti berdoa. Kenapa? Kerana bimbang ni takut kalah ni. Padahal Nabi dah tu. Jadi kalau kita sejauh mana usaha kita dalam kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir di sini beliau berlindung dari sebagai kesulitan dari berbagai kesulitan dari kiamat macam kita sebut tadi lah. Jadi kalau Nabi pun begitu, kita ni bagaimana? Jadi kesimpulan daripada ayat ini yang pertama sekali
ayat Madaniyah. Kita ingat ayat Madaniyah, surah Al-Mutaffifin ini surah yang menyebutkan tentang larangan mencela orang yang melakukan timbangan, yang mengurangkan timbangan. Dan kena ingat sebab awal tadi, mengurangkan sukatan atau timbangan ni bukan saja dalam bentuk fizikal, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Keadilan, apa sajalah yang jenis bentuk perlukan pertimbangan ataupun perlukan apa nama kita panggil timbangan, maka kita kena berlaku adil dalam semua perkara, bukan saja soal timbangan saja. Dan banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Kerana Nabi mencontohkan kepada kita, bercontoh, banyakkan berdoa. Setiap benda Nabi SAW berdoa. Setiap benda. Bahkan dalam ada satu buku, buku kat luar, buku tajuk dia, Ruqyah, tajuk Ruqyah. Ada seorang perawat ni, dia dialog dengan jin yang masuk dalam badan orang tu. Dia tanya, kamu ni apa nama, Allah, semalam baru buat cerita ke anak-anak, tak ingat. Kamu ni makan apa? Nabi tanya. Dialog tu tanya, kamu ni makan apa? Dia kata, aku makan dengan orang tak bismillah. Yang bercakap tu mulut orang, tapi dia dikawal oleh jin. Tu. Lepas tu makan bismillah. Baca doa. Komang bismillah. Malah juga bismillah. Tak payah. Macam mana? Malah sangat. Makanlah dengan jin tu. Dengan setan tu. Nak masuk rumah, jangan tinggal. Bismillah. Apa kerja buat? Bismillah. Masuk tanah, jangan bismillah. A'udzubillah. Keluar tanah. Keluar tanah. Ghufranak. Malah kata malah nak baca panjang. Ghufranak alhamdulillah ladzi an yadhhab anni wa afani. Panjang sangat. Ghufranak. Cukup lah. Pasal apa? Kadang rasa selesa tu. Ghufranak. Malah sangat. Tak payah. Berok dengan setan. Biarnya puluk-puluk atas kepala tu dengan najis. Sikit je. Bismillah sikit je. Ghufranak sikit je. Alhamdulillah sikit je. Semua tu boleh mengijakkan kita daripada iblis dan setan. Sebab tu sahabat mereka, jangan tinggalkan berdoa, banyakkan berdoa. Mudah-mudahan satu hari nanti kita tak menyesal di akhirat. Allah, kenapalah saya sikit berdoa kalau satu macam ni. Saya akan berdoa banyak-banyaknya. Kerana nanti doa kita akan dimakbulkan Allah Ta'ala. No. Di akhirat nanti. Walaupun tidak sekarang ini. InsyaAllah itu. Di dalam ada sikit lagi ni. Dalam 10 minit kalau kita nak pergi lagi kan. Panjang. Tak tahu berhenti kan. Tak berhenti ke mana. Tak best pula. Jadi. Ada perbincangan? InsyaAllah. Z, apa jadi live ke? Mana dia live ada. Tak nampak. Okey, insyaAllah. Ada perbincangan? Puan Mema? Tak adalah Ustaz. Sedap dengan Ustaz bercerita, seronok dengan. Andu. Kongsi-kongsi lah pengalaman. Tadi dapat dengar Ustaz Haryanto bercakap pasal muflis di akhirat. Alhamdulillah. Itu pun memberi banyak kesedaran jugalah pada kita kan. Amin. So hari ni Ustaz pula bercerita pasal macam-macam lah ni jadi insyaAllah nak menambah baiklah diri dan dah berumur 63 tahun ni. Allahu Akbar, insyaAllah. Bila ada masa kita ni, saya tak kata orang lah, saya menilai diri saya dah umur 63 kan. Betulnya kuatlah beribadat, betulnya dah tak ada banyak hal-hal sekolah kan. Ya. Tapi masa ni kadang-kadang Ustaz malas sangat-sangat. Ada masa tu duduk menong, kenapalah aku terlewat bangun pagi ni. Masih dapatlah buat solat tahajud ke witir tu semua. Tapi kita menilai balik, ya Allah terima ke macam cepat aja nak buat tu, nak kejar masa sebelum subuh. Jadi kita rasa sentiasalah nak berdoa macam Ustaz kata tadi, kena sentiasa banyak doa supaya kita dapat memperbaiki diri kita lah kan. Allah. Itu pun okey dah tu Puan. Rasa lambat bangun, rasa menyesal sebab lambat bangun, okey dah. Ada orang tak rasa apa pun. Sepatutnya pukul 5 tu dah mulalah sembahyang sunat tu. Ni kadang-kadang Alhamdulillah. pukul kan nak mandi lagi. So okey dah. 15 minit, 20 minit yang akhir sebelum subuh. Ingat naklah buat lebih sikit. Kadang-kadang kekuatan bangun tu dia tak seperti yang kita nak.
Ada masa tu rapat. Ada masa tu rapat. Itulah. Alhamdulillah. Ada orang tak dapat pun. Iya. Jadi nak Bahkan membiarkan peluang tu berlalu begitu saja. tak mau Nabi nak. Nabi sebut kalau siapa tahu tentang kebesaran ataupun kelebihan solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Uh, Tak, mereka akan mengejar dengan Itulah. sungguh-sungguh. Sebab dia apa? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. 2 rakaat solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Solat sunat sebelum subuh tak kan? Dia 2 rakaat tu. Ya, bukan InsyaAllah, tahajud lagi tu. insyaAllah tu tak tinggal lah. Alhamdulillah. Yang, Ada orang tak peduli. itulah. Sunat je tu, sunat. Tapi kadang-kadang bila kita memikir kita ni dah banyak umur. Jadi tak buat, bukan tak buat. Kita rasa kualiti ibadat kita tu tidak cukup lah, kita nak lebih macam tu. Dia kualiti kita tak boleh nilai. Kualiti di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kuantiti kita boleh nilai. Kualiti tu hak Allah. Tapi kalau kita rasa kurang, maknanya okey dah tu. Rasa kurang, mana kalau rasa kurang, Alhamdulillah. Tapi kalau rasa lebih, innalillah. Tak Jumpa dengan saya Ustaz. Kualiti What? kurang. Ah. Kualiti rasa tak ada feel lah. Kalau buat pun macam gitu je. Apa tu? Betul cakap Marina tu kan. Ada masa tu kita rasa macam Allah dengar kita punya doa. Ada masa tu apa ni doa tadi Tak kita ada rasa apa. macam dia lalu je macam tu. Dia tak ada touch. Tak ada rasa Dia gini je. Kalau kadang setengah-setengah pandangan ulama. Masa kita buat ibadat tu kita rasa feeling bagus kan? Lepas tu ada rasa kita buat ibadat rasa sama juga tapi feelingnya kurang. Cuba tengok apa beza ibadat yang kita rasa okey dengan rasa tak okey tu. Apa penyebab dia? Kadang-kadang kehidupan seharian kita tu menyebabkan feeling kita tu hilang. Contoh. Macam Contoh. Ya. Malam balik Rembau kan. Lepas tu penat. Bila penat tu, bila bunyi loceng, kejap lagi lah. Dah pukul 5 suku Allah. Jadi kita terkocoh-kocoh nak masuk bilah, terkocoh-kocoh. Terkocoh-kocoh Sebab tu juga. saya kata. Kerana kita penat. Kerana. Sebab tu Nabi lepas Isyak Nabi tak cakap banyak. Nabi tak sembang. Nabi tidur. Sebab dah mengawal. Saya malam tadi pukul 2 tidur. Tapi Ustaz dapat pengawal. Boleh bangun, tak ada masalah bangun tu. Masa anak ramai. Okey, insyaAllah niat kita nak memperbaiki diri kita lah, tingkatkan kualiti ibadat kita kan. Okey, terima kasih. Mudah-mudahan itu jadi sebab untuk masuk syurga insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Nak cerita dia belum berbuah lagi. Ramai tu respon Alhamdulillah. Abang Azhar ada tu. Lama tak dengar suara. Ustaz. Ya. Snap gambar kitab guna hari ni tu. Buku tu. Gambar mana? Buku tadi tu kiamat ke apa tadi? Yang malam. Yang malam. Yang ni? Nanti Ustaz snap, nanti saya masuk dalam group. Mana tahu ada yang nak beli. Kalau nak beli dengan Nurani, pustaka Nurani, murah. Sangat murah. Tulis, lepas tu mesej tu tulis kata ustaz yang recommend. Hakikat Pengabdian tu ada kat luar. Tu cantik buku tu. Bagus sangat buku tu. Kalau beli dengan ustaz lagi murah je. Berapa dia Kak Cik? Beli kat mana? Pustaka apa yang saya beli masa remaja dulu, tak ingat. Nanti saya snap, saya masuk dalam. Saya bagi Kak Z, nanti Z masukkan dalam tu. Okey. InsyaAllah. Nanti saya boleh order, nanti ustaz order lah. Tak payah sebut nama ustaz dah. Kena pergi Indonesia pula nak order. Ada kawan dia order dah. Dia jual murah dia jual untuk orang membaca insya-Allah. Dia engineer Petronas. Hebat. Bagus, tapi dia ada alhamdulillah lah panjang cerita dia, tapi memang kalau sebut nama saya insya-Allah boleh murah. Ustaz Zudi recommend ni lah insya-Allah. Cikgu aku asal beli. InsyaAllah. Orang Kelantan tapi dia Perlis, dia kerja di Petronas Perlis. Kita round table dah. InsyaAllah. Round table. Okey, Abang Azhar. Lama tak dengar suara Azhar. Tak ada apa. Terima kasih Ustaz.
Sama-sama bang. Ustaz Azhar buat daging kambing tu lagi tak? Ada anak saya yang uruskan. Subhanallah. Ya? Anak saya yang uruskan semua tu. Dia orang sama-sama 3 beradik tu. Oh, maksudnya ada lah lagi. Kadang-kadang tak bila kita orang beli daging kambing baru ni tak sedap sangat. Teringat kat Cik Azhar tu kata dalam hati saya, Cik Azhar ni buat lagi ke tidak? Sorry lah ya, dalam pada belajar ni masuk daging kambing tak Ustaz, sebab anak-anak saya ni menantu-menantu saya suka makan kambing. Alhamdulillah. Saya udah kemudian ya Cik Azhar. Ya Zat, boleh. InsyaAllah. Okay, alright. Okay, Kak Ijal. Cepat Azlizan, lama tak dengar suara. Tak apa, dia tulis tu. Thank you Ustaz. Easy, thank you semua. Alhamdulillah. Kak Mas Linda. Ada ke nak? Share. Okay, Kak Norita. Tak sedap tak? Okey, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima Terutama kasih, kepada Cikgu Syafizi, dia yang menjalankan. Ya, betul. Terima kasih. Okay, Zahani. Kaunselor. Kat kampung tu, kat Perak makan durian. Oh, Zani balik kampung. Sebenarnya saya dah rekodkan lah. Kita dah ada 5 kelas. Yang Ijal ni malam saya nak rekod. Saya dah rekod. Terima kasih Fizi, terima kasih Ustaz. Saya betul kat kampung ni, tak boleh nak dengar sangat, kena dengar balik rekod. Tak apalah. Jangan lupa durian tu. Durian saya dah makan. Terima kasih Ustaz Fizi. Sama. Cuma saya tak sempat nak uploadkan tadi. Ada 2 video lah tempoh hari ni. Ada 3 video. InsyaAllah lah naik balik Penang nanti saya uploadkan. Okey, rajin Fizi. Allah. Lepas tu Wan, Norita. Kak Wan, Kak Zuraida. Zuraida. Terima kasih. Duk holiday ni kat Kuantan. Alhamdulillah. Boy. Holiday. Malam tak sempat join. Kat tepi pantai ke tu? Oh, ya. Alah, patut nampak berangi pun. Ada holiday kat kampung. Holiday kat Ambil kesempatan Oh. kan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Syafizi. Sama-sama. Ni tak ada Zee? Cikgu Zani ada? Kutip buah du je. Astagfirullah. Pakai helmet tu cakap dia. Kita doa Ustaz. InsyaAllah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من الحم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين والرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. Okay, Assalamualaikum semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk next class mungkin kita bincang balik dah nak buat 2 kelas ke seminggu sebab dah start sekolah kan. InsyaAllah bincang-bincang lah. Sebenarnya Ana ni kalau ada kelas memaksa untuk membaca dengan lebih banyak lagi. Betul. Kita pun sebab kita terpaksa kan. Kadang-kadang motivasi juga, paksa tu motivasi. Macam orang lapar kan. Dia terpaksa untuk bekerja. Lapar tu macam motivasi. InsyaAllah. Okay. Allah. Okay, terima kasih Ustaz. Okay.